Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam yang mulia ini untuk kita sama-sama berkongsi beberapa perkara di dalam ilmu Al-Quran Tajwid. Seterusnya kita akan bertalaki suratul Fatihah sambungan pada minggu lepas, insya-Allah. Jadi bagi memberkati malam yang mulia ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Sidang hadirin hadirat para peserta pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Topik kita pada malam yang mulia ini iaitu tahap bacaan Al-Quran ataupun dalam setengah buku peringkat bacaan Al-Quran. Okey. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita tidak boleh lari daripada 3 peringkat ini. Okey, sama ada peringkat yang pertama, peringkat kedua ataupun peringkat yang ketiga. Okey. Sebelum daripada kita mengetahui peringkat, kita dah belajar pada minggu lepas iaitu rukun bacaan Al-Quran. Jadi bagi yang terlepas kuliah saya pada minggu lepas, boleh tengok semula ada di dalam grup kita dan juga akan di-sharekanlah. Untuk pengetahuan semua, sebagai murajaah ataupun ulang kaji, rukun bacaan Al-Quran terbahagi kepada 3. Okay, kalau ada pensel boleh tulislah. Sebab rukun ini perkara yang penting. Juz'un min af'al ataupun al-asya'. Juz'un min asya'. Iaitu sebahagian daripada perkara tersebut. Jadi rukun dalam bacaan Al-Quran, kalau tidak sah satu, tidak ada satu, maka tidak sah bacaan Al-Quran tersebut. Okey, yang pertama ialah wafaqa ala ilmin nahwi, iaitu bertepatan dengan tata bahasa Arab. Tulis kalau ada yang tidak ingat boleh tulis. Bertepatan ataupun menepati tata bahasa Arab. Titik. Jadi dalam keadaan yang kata pelbagai, kadang-kadang ada bacaan yang memanjangkan, ada yang pendek. Contohnya Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin, pendek ma-nya. Jadi dua-dua merupakan betul sebab ia menepati ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni ialah ilmu tata bahasa Arab. Grammar lah. Grammar. Jadi kalau grammar salah maka tidak betul. Dan juga perlu kita tahu apabila Al-Quran ini diturunkan secara automatik ia telah menepati kaedah nahwu, bahkan Al-Quran lah membentuk ilmu-ilmu nahwu yang seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah apa dia? Kalau ingat kita dah bicara pada minggu lepas, yang kedua, rukun yang kedua ialah bacaan yang menepati tulisan resam Uthmani. Bacaan yang menepati tulisan resam Uthmani. Jadi kalau tidak ada tulisan menepati resam Uthmani, maka tidak sah bacaan tersebut. Baik. Yang ketiga ialah membaca dengan sanad yang sahih bersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya apabila kita baca Quran, kita mengetahui bahawa kita ambil bacaan itu daripada guru kita. Ataupun kita ambil bacaan itu daripada ibu bapa kita selaku guru kita. Dan juga nescaya guru kita dan juga ibu bapa kita mengambil daripada guru-guru-gurunya
sehinggalah kepada zaman tabi'in, sehinggalah kepada para sahabat dan juga para Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada Jibril. Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ialah jalur ataupun sanad yang sahih. Jadi sayugia sekarang ni perlu kita melihat guru mana yang kita belajar Quran. Siapa guru tersebut? Apa background mereka? Daripada mana mereka belajar? Jadi disiplin ilmu Al-Quran dia bukan macam disiplin ilmu yang lain. Jadi itu penting kepada semua para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita belajar Quran, tahu sedikit sebanyak background ataupun latar belakang guru tersebut. Supaya diyakinilah kalau tak dibimbangi ada tersalah tersilap, maka kita pun turut tersalah tersilap tersebut. Dan juga satu perkara yang penting untuk semua tahu, apabila kita belajar Quran, sebaiknya ramaikan guru. Okey. Sebaiknya ramaikan guru Al-Quran. Jangan baca dengan seorang sahaja, baca dengan ramai guru Al-Quran yang lain. Supaya apa? Supaya kita mendapat ilmu yang banyak, itu yang pertama. Yang kedua ialah mendapat ilmu yang pelbagai dengan kaedah, metodologi, manhaj yang pelbagai. Jadi apabila kita dapat manhaj yang pelbagai, kaedah yang pelbagai, akhirnya kita mentransformkan, kita memindahkan ilmu tersebut kepada anak murid kita dengan cara yang terbaik. Okey, contohnya kita dah ada 10 orang guru. Jadi guru, seorang guru mempunyai pendekatan yang berbeza. Okay, jadi apabila mereka mempunyai pendekatan yang berbeza, maka kita pun menerimanya. Mana yang kita rasa selesa, maka akhirnya kita sampaikan kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada anak murid kita dengan cara yang kita selesa dan mudah difahami. Okay, baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang seterusnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahap bacaan Al-Quran. Terdapat 3 tahap utama dalam bacaan Al-Quran, iaitu At-Tahqiq, At-Tadwir dan juga Al-Hadar. Perinciannya adalah seperti berikut. Okey, kita tengok satu persatu. At-Tahqiq, bacaan yang sangat lambat serta tadabbur, tenang, jelas pengucapannya dan menunaikan hak huruf dengan sebaiknya. Okey, At-Tahqiq. Kalau dalam bahasa Arab, alif lam, ta, ha, qaf, ya, qaf. At-Tahqiq. Apa dia maksud tahqiq? Bacaan yang sangat lambat serta tadabbur, tenang, jelas pengucapannya dan menunaikan hak huruf dengan sebaiknya. Ini bacaan yang peringkat permulaan. Jadi bagi siapa-siapa yang nak baca Quran, siapa-siapa yang nak belajar Quran dengan mana-mana guru, cuba bacaan yang tahqiq dahulu sebelum pergi kepada tahap yang peringkat yang lebih laju dan juga yang lebih laju lagi. Sebab apa? Sebab apabila kita berjaya baca bacaan secara perlambat, nescaya kita boleh baca bacaan secara laju dan juga sederhana. Kita lanjutkan lagi. Satu bacaan yang telah mencapai pada tahap tertinggi dari segi kesungguhan dan kelambatannya. Maknanya adalah memberi hak kepada huruf tersebut, iaitu tiada penambahan padanya dan tiada pengurangan daripadanya. Apakah hak huruf? Apakah yang dimaksudkan dengan hak huruf? Hak huruf ialah sebutan yang jelas yang betul. Contoh, kita sebut huruf Ain. Iyyaka na'budu, huruf Ain dalam di leher kita. Hak huruf Ain ialah disebut dengan betul dengan sifatnya, contohnya tawassut dan lain-lain. Jadi itu dia maksudkan dengan hak huruf. Jangan kita kurangkan. Contoh, kalau kita kurangkan, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Jadi itu kurang hak huruf Ain. Tidak sampai pada makhraj leher. Maka itu ialah salah dan juga tidak tepat. Tahqiq boleh dikenali sebagai riyadah, yakni latihan lisan. Meringankan lafaz-lafaz yang berat dan melantunkan pembacaan serta memberi setiap huruf itu hak mereka. Ia bertujuan untuk mencapai hak yang disambung kepadanya dan berhenti daripadanya serta tidak melampaui ke atasnya. Kerana apa yang ditambah ke atas pembacaan itu adalah bukan pembacaan yang sebenar. Jadi kalau ada orang yang baca dengan tambahan, maka itu tidak bagus, tidak betul dan juga salah. Sebab apa? Sebab setiap huruf mempunyai hak dan juga tak boleh melebihinya. Contoh, pada kalimah waladdallin. Berapa harakat di situ? Mak lazim. Berapa harakat di situ mak lazim?
Jawapannya 6 harakat. Jadi apabila 6 harakat, kita perlu menunaikan 6 harakat. Jangan pergi kepada 16 harakat. Waladdallin. Itu melampaui batas. Maka hukumnya berdosa sekiranya sengaja. Okey, baik Jadi ini yang dimaksudkan dengan at-tahqiq. Para peserta, para pelajar sekalian, tahqiq bacaan yang perlahan. Ingat betul-betul. Tulis. Kalau ada pen, kalau ada pensil di tepi, tulis. Tahqiq bacaan yang perlahan. Contoh. Contohnya, saya baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Nah, tu bacaan yang perlahan, slow. Tidak dibawa dalam solat. Okey, tidak dibawa dalam solat. Kalau bawa dalam solat, boleh solat sendirian. Bukannya solat secara ramai sebab nanti boleh melambatkan makmum. Kalau imam baca begini, jadi makmum akan larilah ataupun yang letih, yang ada kerja ke, stres nanti tengah semayang nanti. Boleh itu bacaan yang perlahan. Okey, kita lanjutkan lagi perbahasan kita. Yang kedua itu al-hadar. Al-hadar ialah bacaan yang cepat. Okey, merupakan pembacaan yang laju yang tidak melanggar hak-hak huruf, makhraj dan sifat-sifatnya. Bacaan jenis ini telah merangkumi dua perkara. Yang pertama, kelajuan membaca dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Okey, baik. Hadar ini yang paling laju kalau nak eja dalam bahasa Arab, ha, dal, ra. Alif lam, ha, dal, ra. Hadar. Al-hadar. Ataupun hadar sahaja pun betul juga. Jadi bacaan ini ialah bacaan yang laju untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran yang nak baca jumlah yang banyak dalam satu masa. Contoh, dia letak pukul 8 sampai pukul 9, dia nak habis 3 juzuk. Jadi dia kena buat bacaan yang laju. Tapi dalam masa yang sama perlu dijaga tajwidnya. Contoh Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wama hum bimu'minin. Itu bacaan yang laju. Boleh jadi bacaan yang laju kalau kita nak kejar sesuatu. Contohnya kita nak ada bas pukul 8.30. Pukul 8 kita semayang. Allahu Akbar. Kita baca seseorang, bacaan yang laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Okay, itu bacaan yang laju. Kalau dilakukan juga dalam solat berjemaah, ia dilakukan dalam solat tarawih. Kalau solat tarawih, kita nak hampir tarawih dah, tak lama lagi. Jadi kalau ada masjid yang nak habiskan 1 juz satu malam, cuba dengar bacaan imamnya. Imamnya akan baca dengan laju. Jadi bacaan laju tu nama dia apa? Hadar. Al-hadar. Bacaan yang perlahan itu namanya apa? At-tahqiq. Jadi kita dah tahu dua Yang pertama ialah tahqiq, yang kedua ialah hadar. Tahqiq paling slow untuk orang yang nak belajar, untuk orang yang nak mentadabbur, nak mengetahui makna-maknanya. Baca satu muka surat saja, tetapi tengok tafsirannya, tengok maknanya, dia pun merintih, menangis ketika mana baca Al-Quran. Baik itu tahqiq. Hadar, laju, orang yang nak cepat tetapi jaga tajwid dan juga jaga semua hukum hakam dalam bacaan. Baik. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali, sidang hadirin, hadirat, para peserta pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian.
iaitu at-tadwir. Tadwir, alif lam ta dal waw ya ra. Tadwir iaitu bacaan yang tidak cepat dan tidak lambat, bacaan yang sederhana, tawassut. Tawassut, bacaan yang sederhana. Ini yang biasa kita baca dalam solat. Ini yang kita biasa baca ketika mana baca Quran seorang di rumah. Ini untuk orang yang awam, orang yang biasa iaitu membaca secara sederhana antara tahqiq dan hadar serta menjaga kaedah tajwid dan memelihara hukum tajwid. Pembaca diwajibkan untuk menjaga hukum-hukum tajwid apabila berada pada tahap ini serta mematuhinya. Pembacaan tersebut hendaklah dalam keadaan tartil dan bertajwid. Istilah tartil pula merupakan sifat bagi pembacaan yang mematuhi hukum tajwid pada ketiga-tiga tahap dalam bacaan Al-Quran. Okay, baik, jadi kita discuss, kita bincang tentang tartil. Sekarang ni kita tengok dulu apa dia tadwir. Tadwir ialah pertengahan. Di mana orang tu dia complete set, baca dengan begitu cantik sekali. Dengan tajwid, dengan hukum hakam, makhraj, sifat, wakaf, ibtidak. Jadi bacaannya sederhana. Contohnya macam mana? Okey, boleh dengar semua contoh dia Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Itu bacaan yang sederhana. Dalam solat, kalau pergi di masjid, di surau, bacaan ini yang biasa imam baca, iaitu bacaan yang tadwir, sederhana. Jadi sekarang ni kita dah faham 3 tahap. Setengah kitab dia kata 4 tahap. Boleh Setengah kitab dia kata 4 tahap. Tahap yang terakhir apa? Tartil. Tartil dia duduk antara tadwir dan juga tahqiq. Dia tak laju tak slow juga, tetapi dia atas sikit daripada tadwir. Tapi dalam kitab yang saya rujuk, kebanyakannya dia tidak menyatakan begitulah. Kita buat 3 sahaja, iaitu tahqiq, hadar dan juga tadwir. Adapun tartil merupakan sifat pembacaan yang mematuhi hukum tajwid. Jadi dalam tahqiq perlu ada tartil. Dalam hadar ada tartil. Dalam tadwir ada tartil. Tartil maksudnya ialah bacaan bertajwid. Itu maksud dia tartil. Dalam Quran ada beritahu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu baca Quran dengan tartil. Surah apa tu? Surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Yang kedua ialah warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila. Okey, itu satu lagi dalil, iaitu kami bacakannya dengan tartil. Maknanya kami bacakan Quran itu, yakni wahai Muhammad, dengan bacaan yang bertajwid, tartil. Maknanya kalau dalam solat kita ada tomat ninah. Dalam solat kita ada tomat ninah. Tomat ninah ni apa? Iaitu tomat ninah ni maksudnya ketenangan dalam solat. Tidak gopoh gapah. Slow-slow. Kan? Tenang. Begitu juga dalam Quran. Dia tak namakan tomat ninah. Dia namakan sebagai tartil. Bayangkan tuan-tuan. Kalau dalam Quran tak ada tartil. Orang akan baca seperti baca surat khabar bahasa Arab. Ini realiti Kalau kita jumpa orang Arab yang tak reti baca Quran, kita minta dia baca Quran, dia akan baca Quran macam baca surat khabar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Macam baca surat khabar ataupun novel ataupun buku teks ataupun buku sekolah. Sebab itu kalimah tartil itu analoginya dalam solat seperti tomak ninah. Tomak ninah maksudnya ketenangan. Jangan baca dengan laju, baca dengan perlahan. Letak mindset kita supaya baca slow-slow, jangan terlalu laju. Baik
Okey, nota. Ini terakhir sekali ya. Sebahagian ulama tajwid mengkategorikan tartil di bawah pembahagian yang berasingan daripada 3 tahap ini. Okey maknanya tartil bukan satu tahap daripada yang ketiga tadi. Mereka menetapkan tahap tartil selepas tahqiq dan membezakan antara tahqiq dan tartil ini dengan memendekkan tahqiq hanya khusus dalam keadaan pembelajaran. Iaitu bacaan Al-Quran tersebut akan menjadi lebih lambat dan lebih tersusun dalam sebutannya serta mencapai hak-hak huruf secara lambat dan tenang. Manakala tartil pula dibaca selepas sesi pembelajaran. Okey Ini sebagian ulama' lah nak beritahu dia letak tartil lepas daripada tahqiq. Mula-mula seorang pelajar baca tahqiq, lepas tu barulah baca secara tartil. Jadi dalam kitab ni, dalam buku yang saya karang ni tak adalah tidak ada tartil. Yang ada apa dia? Tahqiq. Yang kedua, yang pertama ialah tahqiq, yang kedua ialah hadar, yang ketiga ialah tadwir. Ataupun kita nak susun semula, yang pertama ialah tahqiq paling perlahan, yang kedua ialah tadwir sederhana, yang ketiga ialah hadar yang paling laju. Ketiga-tiganya ada sifat tartil, iaitu bacaan yang bertajwid. Baik Okey, sebagai kesimpulan pada malam yang mulia ini, terdapat 3 rukun untuk menjadikan bacaan Al-Quran sempurna dan boleh diterima. 3 rukun tersebut ialah bacaan mengikut kaedah nahwu dan bahasa Arab, menepati kaedah rasam Uthmani dan sanad yang sahih. Manakala tak bacaan terbahagi kepada 3, tahqiq, hadar dan tadwir. Akhir sekali, rukun dan tahap bacaan haruslah diambil perhatian oleh setiap pembaca bagi mengelakkan bacaan yang syadz, ditolak dan mencapai bacaan bertajwid. Semoga dengan pembelajaran pada bahagian ini dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran sekaligus melazimi Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi habis untuk kita punya pembelajaran tajwid kita iaitu tahap bacaan Al-Quran. Okay. Baik, kalau ada apa-apa soalan daripada peserta, daripada pelajar, daripada mana-mana, boleh tanya, boleh buka unmutekan mic dan juga tanya, ataupun nak tulis di ruangan chat pun boleh juga. Okey Kalau tak ada, kita akan lanjutkan dengan kita punya talaqi suratul Fatihah. Kita akan talaqi suratul Fatihah insya-Allah. Okey, saya akan share skrin semua buat suratul Fatihah. Okey, baik. Okey, semua boleh tengok di hadapan skrin masing-masing suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini merupakan surah yang penting, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Fawatihul Kitab. Nama-nama dia ada banyaklah. Cuma ni ialah pembuka. Pada minggu lepas kita dah talaki, kita dah ambil ayat 1 sehingga ayat ke-6. Nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-7. Ayat ke-6 ke-7. Dia banyak yang payah ayat ke-6 ke-7. Yang atas-atas tu okey. Okey Okey, semua dah bersedia, kita bertalaki insya-Allah. Okey, slow-slow, perlahan-lahan. Kalau ada Quran boleh buka Quran, boleh tandakan sedikit. Kalau tak ada Quran boleh just tengok di skrin masing-masing dan juga baca sama-sama. Baik Saya baca ikut semua sendirilah di rumah masing-masing ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 'Alaihim
Kita ulang semula ayat ke-7. Kita wakaf pada alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Itu bacaan yang biasa, bacaan yang tartil. Okey, baik. Kalau kita baca laju, kita hidupkan baris akhir dia. Kalau baca laju, kita hidupkan baris akhir dia. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ustaz, Itu kalau nak baca laju, kena hidupkan baris akhir dia. Jangan baca laju dalam keadaan saktah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu satu nafas tetapi 3 ayat secara wakaf. Maka bacaannya salah, tidak menepati. Setengah ulama kata bacaan itu kesalahannya besar. Setengah ulama kata itu bacaan kesalahannya kecil. Okey, ikutlah mana-mana. Okey, untuk ayat yang ke-7. Untuk ayat yang ke-7 kita tengok semua. Apa huruf yang paling payah nak sebut? Iaitu huruf Ain dan juga huruf Hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Dia punya teknik untuk kita sebut nun dan juga mim dan juga Ain ini. Ain ialah di leher, manakala Hamzah ialah di bawah sekali. Jadi di bawah sekali leher kita. Kita sempitkan tengah leher. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nun mati, mim mati, jangan sebut dengan laju. Perlahankan dia. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, boleh semua. Kita lanjutkan lagi pada huruf ghain. Ghairil mag. Huruf ghain di leher. Huruf ghain di leher. Jangan sebut ghairil ma'dubi alaihim. Kalau tidak sampai di leher, itu bukannya huruf ain, itu ialah huruf yang lain. Ghairil bunyi ghairil maghdubi alaihim. Akhir sekali ialah pada sebutan huruf dad. Huruf dad, cara sebutannya ialah di tepi lidah. Sidang hadirin hadirat, jangan sebut di hujung lidah. Kalau sebut di hujung lidah, itu ialah bacaan yang salah, sebutan yang salah. Kalau siapa yang sebut huruf dad, hujung lidah dia naik atas, waladdallin. Itu ialah huruf dal yang ditebalkan. Waladdallin. Salah Saya ulang sekali lagi, jangan sebut huruf dad di hujung lidah naik atas. Biar tepi lidah, ni tepi lidah kita, kena dengan gigi geraham kanan atas dan bawah. Tengok kalau di kita punya bibir ini, apabila kita tekankan tepi lidah ke gigi geraham kanan atas bawah, secara automatik hujung lidah akan bertemu, akan menyentuh gigi atas kita. Itu ialah sebutan yang tepat. Untuk penerangan lanjut, suka untuk saya syorkan kepada semua, search dekat YouTube cara sebutan huruf dad yang betul. Huruf dad, huruf yang paling payah sekali. Boleh jadi sekali lagi saya ulang. Sebut huruf dad di tepi lidah, kena dengan gigi geraham kanan atas dan juga bawah. Kalau selesa dengan belah kiri, biar tepi lidah belah kiri kena dengan gigi geraham kiri atas dan juga bawah. Baik, kita sama-sama ulang 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ialah huruf dad. Huruf lam, dallin. Lam kena bagi sedikit masa sebab ia ada sifat tawassut. Tawassut ni ialah pertengahan, tidak terlepas, tidak tertahan. Jadi jangan sebut laju. Waladdallin. Tu kurang tepatlah sebab dia ada sabdu dan juga menghilangkan sifat yang ada, iaitu sifat sifat tawassutnya. Baik waladdallin. Boleh Sekali lagi kita ulang sebagai pengakhiran Sekali dah isyak dah pun. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Okey, habis dah kita untuk talaqi Fatihah pada minggu lepas dan juga pada minggu ini. Untuk lebih terperinci, sila baca di hadapan guru untuk diperakui. Boleh sekarang ni saya baca, yang lain ikut, tapi saya tak dengar bacaan masing-masing sebab tak sempat waktu kan. Jadi saya suka nasihatkan kepada yang ada pada malam ini, baca di hadapan guru untuk mengesahkannya. Jangan baca depan cermin. Kalau baca depan cermin, semua betul. Baca di hadapan guru. Pergi dekat masjid, tanya, ada tak ustazah yang ngajar Quran sini? Okey. Lepas tu kita kalau ada ustazah yang mengajar Quran, kita pergi je kat dia, kita kata, ustazah, boleh tak dengarkan bacaan Fatihah saya? Rasanya ustazah tu nak tolak tak? Tak tolak. Dia akan duduk, dia akan dengar Fatihah. Kita pergi kat masjid bagi orang lelaki, tanya, ada tak Tok Imam ataupun Tok Bilal yang baca yang mengajar Quran sini? Dia pun kata, ada ni Tok Imam ni, dia ajar Quran ni. Jadi kita pergi kat dia, Ustaz, Imam, saya nak baca Fatihah, boleh tolong dengar? Boleh. Sure saya akan katakan, takkan ada Imam, Bilal ataupun ustaz-ustaz yang menolak. Sebab itu perkara yang baik, itu ialah ilmu yang bermanfaat. Baca dengan mereka. Baca dengan mereka. Jangan baca seorang-seorang. Niscaya dia akan tegur satu persatu. Baru ni saya ada daripada Sarawak. Daripada Sarawak, seorang ustaz daripada Sarawak, dia telefon saya. Dia ialah JAKIM. Dia pegawai JAKIM. Dia ialah takbir kepada masjid-masjid di daerah Sarawak. Saya tak pasti daerah apa. Jadi dia telefon saya kata, ambil mana telefon saya? Dia kata, saya ambil daripada YouTube. Dia tengok video saya, Al-Fatihah, saya bagi kepada anak murid saya, dia tengok. Jadi dia pun usahakan dapat telefon, dia pun baca Fatihah dengan saya. Jadi saya pun betulkan Fatihah. Sebenarnya bacaan Fatihah dia bagus, baik. Cumanya saya nak memperkemaskan beberapa perkara lagi. Iaitu huruf-huruf yang isti'la dan juga huruf-huruf yang itba'. Itu saja, yang lain semua dah cantik. Jadi ini menunjukkan bahawa kita menggunakan teknologi yang ada untuk kita lebih maju dalam bidang Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja pada malam ini semua. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.